pertama, wujud kesamaan antara pujian dan celaan orang. Wujud kesamaan antara pujian dan celaan orang. Maknanya wujud kesamaan, maknanya seimbang. Ada benda yang kita buat orang puji, ada benda yang kita buat orang tak puji, orang celah. Tapi celah tu bukan sebab celah tu kita buat benda tak betul, kita buat benda betul tapi orang tak suka. Yang tu di antara tanda yang pertama orang ni ikhlas. Macam mana nak? Macam tu kan? Ulang. Cepat sangat. Ulang. Tak apa, ada rakaman. Okey, tanda yang pertama, wujud kesamaan antara pujian dan celaan orang. Maknanya dia dapat dua-dua, puji pun dia dapat, celah pun dia dapat. Itu tanda ikhlas. Syekh Zunul Al-Misri kata. Sebab benda yang kita buat, kita buat benda baik pun orang kata, buat benda jahat pun lagi orang kata. Sebab tu asas dalam bab ikhlas, apa saja yang kita buat bukan kita nak kepada orang. Kita tidak berhajat kepada pujian orang, tidak juga berhajat kepada celaan orang. Orang nak puji, orang boleh puji. Orang nak celah, orang juga boleh celah. Kan? Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari ialah mardatillah. Allah Ta'ala redha dengan apa yang kita buat, walaupun orang celah kita, walaupun orang tak suka kita, tapi perkara yang kita buat itu Allah Ta'ala suka. Pedulikan apa orang kata. Jadi apa saja yang kita buat, memang ada celaan, memang ada pujian, tapi yang paling penting bukan itu yang kita cari. Yang kita cari ialah redha Allah. Walaupun orang mungkin suka, orang mungkin tak suka benda apa kita buat, tapi Allah Ta'ala suka, memadai dah. Cukup dah bagi kita, Allah Ta'ala redha dengan kita, maka hidup kita diberkati Allah Ta'ala. Yang kedua, ciri yang kedua, lupa melihat amal dalam amal. Macam mana tu nak? Lupa melihat amal dalam amal. Pelik. Lupa melihat amal dalam amal bukannya maksud kita lupa beramal dah. Maknanya terlalu asyik beramal. Kita dapat merasakan zuk, tahu zuk? Tak tahu tak? Keasyikan dalam beribadat, kemanisan dalam beribadat. Merasakan kalau semayang, lagi lama semayang, lagi khusyuk, lagi seronok, lagi puas. Kan? Kalau orang tu berlaku gerhana bulan, kita semayang gerhana bulan pakej yang paling mahal sekali, bukan mahal lah, pakej yang sempurna sekali. Kan? Rakaat pertama baca Al-Baqarah. Kan? Lepas tu rokok kedua, baca Fatihah balik, lepas tu baca Ali Imran. Sampai habis. Rakaat kedua baca An-Nisa. Kemudian baca Al-Maidah sampai habis. Lagi lama kita baca, lagi seronok kita. Maknanya ikhlas. Maknanya dapat merasai keasyikan, keseronokan dalam beribadat. Orang lain duk heran, apalah hang ni tak letih ke? Bagi kita, letih itu nikmat. Itu. Letih ni nikmat. Main mengaji ni letih tak? Letih kan? Pagi-pagi ni baik tengok TV lagi best. Kan? Tak pun qada balik pagi tadi dah kiamulim. Pagi ni masuk selimut balik. Itu kalau ikut kata hati kita lah. Tapi ikut iman kita ni, kita rasa rugi aku ni. Rugi kan? Sebab kalau masih ingat Ustaz Marwan Shah, ingat Ustaz Marwan Shah? Bukan so ingat Ustaz Marwan Shah.
Nak suruh ingat kata-kata Ustaz Marwan Shah dalam kuliah yang mula-mula dia buat dulu di sini kan. Kuliah apa? Fiqh Aulawiyat kan. Nah, dia kata apa? Yang dia bawakan satu hadis riwayat Abu Hurairah kan, yang Abu Hurairah cerita kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat semua, marilah kita ke masjid. Rasulullah SAW sedang membahagikan harta-hartanya. Ingatlah. Sahabat-sahabat semua pekat menderu pergi masjid. Tiba-tiba pergi masjid, lah awak tak ada apa pun, mana dia kata harta nak bagi-bagi. Tapi Abu Hurairah, yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah, harta itu ialah ilmu. Ilmu ni lah harta yang bermanfaat bagi kita. Kita guna di dunia, boleh juga untuk nanti di akhirat. Sebab tu bagi orang yang dah asyik dalam beramal ni, kalau kuliah ni P9 ke 11 tu kira awal, kira cepat tu. Dia mau P9 ke 4 tu baru asyik. Okey kan? Jadi itulah iman kita bertambah dan berkurang. Jadi jangan kita nampak hari ni macam belah lelaki ni macam tak ada kan? Ada sebenarnya. Nak diisi oleh malaikat, mana kita tahu kan? Cuma banyak ke sikit Allahu a'lam. Tapi hakikatnya buatlah kelah mengaji kat mana pun, malaikat sentiasa dengan kita. Itu yang kita nak. Yang ketiga, ciri ikhlas yang ketiga, ya, Imam Zunun Al-Nusri kata, menuntut pahala amal di akhirat juga termasuk dalam ciri-ciri orang yang ikhlas. Menuntut pahala amal di akhirat, maksudnya ya, bukanlah maknanya kita ni apa buat satu perkara tu kerana nakkan balasan. Makna di sini kita beramal, kita nakkan redha Allah, Allah Taala pasti bagi. Allah Taala pasti bagi apa-apa yang kita lakukan. Sebab tu ulama apa Fudail bin Iyad kan, saya pernah cerita dulu-dulu kan, bila ditanya kepada dia asas penerimaan satu ibadat ni, dia dua perkara. Satu ikhlas, satu lagi benar. Benda apa yang kita buat ni betul. Jadi kalau kita masih ingat lagi dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kalau hari tu kita bincangkan dalam bab syahadah, ingat bulan lepas kita dah bincang tentang konsep syahadah. Dapat yang saya tulis la ilaha illallah, tulis kat papan putih pun tulis, tunjuk slide pun tunjuk kan, tak tahulah faham ke tak. Ni saya lagi nak tunjuk pula ni kan. Jadi maknanya sejauh mana kesungguhan kita dalam beramal tu, kekhusyukan kita dalam beramal, kualiti amalan kita itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Sebab tu pahala setiap orang tak sama. Pahala orang yang main mengaji ni tak sama, terpecah pula. Orang yang mendengar, orang yang menulis, orang yang tak buat apa langsung kan, main tidur saja dapat pahala kan, tapi tak sama kualiti, tak sama. Lepas tu dalam kuliah subuh pagi tadi, saya ada sentuh kata-kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata dalam kita semayang ni, pahala seseorang tu dinilai mengikut khusyuknya dia dalam semayang. Mana lagi khusyuk seseorang tu dalam solat, lagi tinggi pahala dia di sisi Allah Ta'ala ibadat solat yang dia kerjakan. Boleh jadi orang tu semayang, dia cuma 10% saja yang dia ingat dalam semayang. Masa bila? 5% masa Allahu Akbar, lega boleh dah niat. Tidak orang nak Allah tak masuk-masuk, Allahu Akbar boleh tu, lega. Terus hanyut, hanyut, kenapa dia tak ingat benda tak. Dan sedar-sedar imam dah tahiyat akhir dah, baru ingat balik sebab nak habis lah. Biasalah kita. Sebab tu pahala kita ni tak sama lah masing-masing. Boleh jadi dalam kita ramai-ramai ni, pahala orang duduk dalam ni lebih tinggi daripada pahala orang yang mengajar kan. Anak murid pahala lebih daripada tok guru
Sebab apa? Tok Guru suruh baca Quran, suruh sembahyang, Tok Guru tak buat pun. Anak murid dengar, oh bagus ni boleh dibuat buat. Tok Guru nanti bila ke akhirat pakat tepuk dia. Itu kata pakat tepuk dia. Kan? Orang beriman dengan orang beriman pun tepuk dia, orang jahat pun tepuk dia juga. Kan? Orang jahat tepuk dia. Lah sikit lagi aku amal sikit lagi ya masuk syurga lah. Tapi sikit lah aku terlupa nak buat amal ni, sikit ya nak bagi duit RM1 masuk tabung paksi tak ada nak masuk ke tu ni, sikit aku masuk neraka. Contohlah. Na'udzubillah lah. Boleh jadi disebabkan kita meremehkan satu ibadat yang kecil, tapi sebenarnya pahala dia besar, kita lepas ke neraka. Dan orang beriman pun pakai tepuk dia juga sebab apa? Kalau tambah up sikit lagi lah, boleh naik syurga tingkat lebih tinggi lagi. Nabi kata syurga ada 100 tingkat, jadi boleh tambah up lagi. Nanti kawan dia kan, lah hang minah awak hang lebih tinggi syurga pada tu. Itulah aku pergi kuliah, aku tak tidur, hang tidur. Contohlah. Kan? Kita pergi kuliah sama-sama, patutnya dapat pahala sama. Mana boleh sama? Hang tidur, aku tak tidur. Aku tulis. Contohnya. Kan? Macam itulah. Jadi 3 tanda yang disebutkan oleh Imam Zunun Al-Misri ni. Saya ulang balik. Yang pertama, wujud kesamaan antara pujian dan celaan orang. Yang kedua, lupa melihat amal dalam amal. Asyik sangat ni, mana khusyuk. Yang ketiga, menuntut pahala amal di akhirat. Maknanya Allah Ta'ala akan bagi kita pahala setimpal dengan amal yang kita kerjakan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit mukadimah tu menambahkan lagi semangat kita dalam nak menuntut ilmu. Baik, insya-Allah pagi ni kita akan sambung perbincangan kita. Dah habis dah itu kita bincang dalam bab konsep syahadah, makna syahadatain, tuntutan-tuntutan syahadah, perkara-perkara yang boleh menyebabkan syahadah seseorang terbatal dan murtad. Macam contoh kajul tu, kajul bukan contoh Hindustan. Yang kajul baru ni masuk dalam paper, kajul lelaki jadi perempuan tu. Macam apa? Baca Quran kan? Quran baca habis. Bagus kan? Sahabat tak baca. Boleh. Macam yang sahabat baru ni kan, yang kajul, kes kajul tu kena tangkap. Kan? Kena tangkap dengan penguatkuasa. Siap boleh dia kata apa? Nak. Kalau tak percaya, saya boleh tunjuk. Abang kata dia memang perempuan tulen. Sekali cek-cek lah IC nama orang lelaki. Kan? Duduk kat dalam mahkamah, senang-senang dia kata saya tak bersalah, saya bukan orang Islam, saya ni orang asli. Jatuh tak? Kaedah dah jatuh. Kalau ikut hukum macam mana kita belajar hari tu, maknanya dia sengaja. Kadang-kadang dia sedar. Kalau dia nak melepaskan hukuman dia, hukuman di dalam mahkamah tu, maka dia kata macam tu, menyebabkan jatuh. Cuma kita tak dapat nak hukumkan dia ni jatuh, kata murtad. Cuma para ulama wajib, maknanya suruh dia bertaubat balik. Kemudian kalau ikut dalam hukum Islam, 3 hari tak bertaubat, maknanya boleh dibunuh. Sebab dosa murtad ni dosa yang sangat besar. Kami buat ni. Jadi hari ni kita nak bincang bab seterusnya, muka surat 42, menghayati erti iman dan Islam. Setelah kita tahu syahadah ni merupakan yang paling asas dalam hidup seseorang Muslim, kita juga mesti tahu menghayati erti iman dan Islam. Sebut bab ni, makna kita akan bincang bab rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Sebut rukun iman, alah ustaz, rukun iman dalam celah hengkong ya. Kan? Benda ni kami duk belajar lama dah. Kan? Tapi kalau saya suruh bagi rukun Islam, rukun iman yang ke-5, okey apa boleh. Sila bulan rukun Islam menjadi rukun iman menjadi rukun Islam. Balik betul lah. Kan?
Lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 42. Menghayati erti iman dan Islam. Setelah dihuraikan dua kalimah syahadah, perlu dijelaskan pula tentang pengertian iman dan Islam yang menjadi mahkota kehidupan insan yang bertakwa. Cuk sana. Cuknya. Baik, jadi maknanya kita perlu menghayati tentang pengertian iman dan Islam yang menjadi mahkota kehidupan insan yang bertakwa. Baik. Dalam golongan manusia-manusia yang beriman, dia terbahagi pula kepada 4 golongan. Manusia beriman ni dengan manusia tak beriman ni, dia dipecahkan ada 4 golongan. Manusia yang beriman dipecahkan kepada 4 golongan. Yang pertama, manusia yang hanya beriman kepada Allah sahaja. Dia hanya beriman kepada Allah saja. Ini yang pertama. Manusia yang beriman kepada Allah sahaja. Golongan yang kedua, manusia yang beriman kepada Rasul sahaja. Ada juga. Manusia yang beriman kepada Rasul sahaja. Yang ketiga, manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Allah pun tidak, Rasul pun tidak. Dan yang keempat, manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul. Manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dapatlah? Ada 4. Yang pertama, yang beriman kepada Allah sahaja. Yang kedua, beriman kepada Rasul sahaja. Yang ketiga, yang beriman, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Dua-dua tak beriman. Allah pun tidak, Rasul pun tidak. Yang keempat, yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau kita duduk kat mana? Kita duduk yang keempat. Alhamdulillah. Kita berada di golongan yang keempat. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, itulah dia praktikalnya daripada syahadah yang kita sebut, yang kita mengaji. Maka 2 kalimah syahadah, macam mana kita pernah sebut dulu, mesti disebutkan dengan 2 kalimah ini. Tidak boleh hanya salah satu sahaja. Kalau sebut salah satu, tak sah syahadah dia. Maka dia dipanggil syahadatain. 2 kalimah syahadah. Yang terangkum dalam dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para ulama bincangkan, bagi kita ni orang Islam, memadailah bagi kita mengakui 2 perkara ni, bukti kita ni orang Islam. Masa di saat hujung nyawa kita, akhir hayat kita, kita sebut la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah, telah sah kita ni sebagai orang Islam. Sebab kita memang ucap lalu masa kita hidup dalam semayang, ucap masa syahadah, masa tahiyat, kan? Tapi bagi orang kafir, kalau masa dia meninggal, dia mati, dia cuma sebut la ilaha illallah semata-mata saja tanpa Muhammadur Rasulullah, maknanya belum sah lagi dia sebagai orang Islam. Walaupun pada hakikatnya para ulama bincangkan, kita sendiri pun kalaulah kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hakikatnya Allah Ta'ala yang tahu kita Islam ke tak Islam. Zahirnya kita Islam lah sebab ucap 2 kalimah syahadah tu. Tapi hakikatnya daripada sudut peramalan dia, daripada syarat-syarat syahadah yang kita bincang tu, niat, kan, kata dengan lidah, muamal dengan anggota, apa semua ni, makna kalau kita betul-betul buat, Allah Ta'ala iktiraf kita sebagai orang Islam, maka kita Islam. Lepas tu golongan yang pertama tadi, beriman kepada Allah sahaja. Golongan ni maknanya sama seperti mana
orang-orang Kristian dan juga orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi, orang Kristian, kalau hari ni siapa yang ikut perkembangan yang semasa, kan, dalam dialog perantaraan di antara agama, dialog antara agama, mereka syorkan penyamarataan dalam agama. Agama ni semua sama. Maka membawa kembali balik kepada agama yang asal, iaitulah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agama Ibrahimiyah. Adapun dalam istilah kita hari ni, pluralisme dalam agama. Agama ni berbagai-bagai dan dianggap sama rata saja agama. Boleh terima kah? Tak boleh terima. Walaupun mereka mengatakan, kita bergaduh-gaduh apa? Kristian Tuhan dia Allah, Yahudi Tuhan dia Allah, Islam pun Tuhan dia Allah. Dah, apa yang kita gaduh-gaduh? Tuhan dia Allah sama. Jadi tak payah gaduh, kita sama satu agama. Boleh kah? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Mereka Kristian mengakui Allah Tuhan mereka, tetapi mereka menyekutukan Allah. Mereka ada Tuhan anak, Tuhan bapa, kan, Tuhan ibu lah, Roh Kudus. Begitu juga orang Yahudi menjadikan Nabi Uzair alaihissalam sebagai anak Allah. Bahkan dalam ajaran Taurat, ada di antara ajaran Taurat ni, mereka menyamakan zat diri mereka ni sama zat dengan Allah. Maknanya mereka ni bersatu dengan Allah. Mereka ni kira Allah, Allah tu mereka, macam tu. Hebat sangat. Sedangkan Islam tidak begitu. Yang kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kan, tiada Tuhan melainkan Allah, wahdahu, Allah lah yang Maha Esa, la syarikalah, tak ada yang kita boleh sekutukan dengan Allah. Mana gitu. Baik, golongan yang kedua, orang yang beriman kepada Rasul saja. Ada tak golongan ni? Ada juga. Dia tak percaya kepada adanya Tuhan, dia percaya manusia tu Tuhan. Jadi dia anggap muliakan manusia ni, Rasul ni dianggapkan benda yang cukup hebat bagi dia. Kalau kita di Malaysia dulu, masa isu Rasul Melayu dulu, ingat Rasul Melayu, bila dah kena tangkap, saya dengan ini mengisytiharkan letakkan jawatan sebagai Rasul Melayu bagi seluruh umat Islam di Malaysia. Tak mengaku salah, hebat. Kan, kalau di India dulu yang saya beritahu dulu, yang Sai Baba, kan, Sai Baba seorang, ada pengamat Sai Baba dekat turun-turun jambatan USM tu, kan, turun program ke si Hatan. Saya dengar, macam saya tengok gambar kecil ni. Kan tengok, lah ni gambar Sai Baba ni, lah dah mati pun pondok ni. Tu yang Sai Baba yang orang dah anggap Tuhan tu. Tuhan apa mati? Kan, Tuhan apa mati? Cuba fikir. Maknanya dia manusia macam kita, kencing berak juga macam kita. Tak layak nak manusia ni nak di Tuhan, tak layak. Baik. Golongan yang ketiga, tak beriman kepada Allah dan Rasul. Allah pun tak beriman, Rasul pun tak beriman. Ni golongan mana ni? Etis pun dia juga. Orang kafir pun dia juga, orang yang tak beriman kepada Allah dan Rasul. Etis langsung tak percaya adanya Tuhan. Kan, dalam fahaman mereka ada fahaman Scientology. Saya dengar Scientology. Scientology ni satu fahaman pecahan daripada Kristian. Orang-orang yang berfahaman etis dalam Kristian, mereka tak perhati yang Kristian, mereka buka satu lagi fahaman Scientology. Dan Scientology ni di antara penggerak utama ada pelakon popular Tom Cruise. Kenal Tom Cruise? Bagus ya. Bagus. Bagus, orang mengaji paksi sangat bagus. Tom Cruise. Baguslah, tak kenal, tak payah kenal. Tapi kalau sebut kat budak perempuan Tom Cruise, terbayang-bayang, handsome-nya Tom Cruise ni, kan. Tapi dia membuat fahaman yang sesat. Kristian tu dah sesat lah, dia bagi lagi sesat. Dan tak kurang juga kita di Malaysia, fahaman-fahaman seperti black metal, kan, anti-Kris. Kris lambang terbalik, bukan Kris Modernas. Kristian tu lambang salib terbalik. Begitu juga lambang-lambang Yahudi. Kan, di antara lambang-lambang Yahudi apa? Gambar ular terbalik, gambar ular melingkar. Pasal
mak medical tu. Itu di antara simbol Yahudi. Ya. Kalau kita mengaji dalam perancangan suatu perancangan Yahudi sepanjang abad, sepanjang zaman tu, dia ada simbol ulat melingkar tu, kan? Pasal tak kat medical punya tu kan, doktor punya kan, itu adalah simbol dalam Yahudi kan. Dia ada faraman-faraman yang tertentu membuat masuk yang tertentu. Tengok Raja Lawak, Maharaja Lawak tengok. Tak tengok? Bagus. Memang bagus awak pasti. Kan? Maharaja Lawak kan, bila diumumkan pemenang, siapa pemenang kan? Siapa pemenang kan? Tak tahu. Bagus. Jadi ustaz ada nak test. Memang betul tak tengok kau masalah. Bagus. Kan? Contohnya kan, bila seronok dia menang-menang semua pakai buat lambangnya ni. Lambang bol ni. Seronok gitu. Apa maksud ni? Ini lambang syaitan. Ya, orang tu saja-saja sebut tapi buat seronok buat, tapi kita tak tahu benda apa yang kita buat. Silap bulan boleh jatuh syirik. Saja-saja buat mungkin tak ada apa maksud, tak apalah. Tapi kalau dengan bermaksud, cukup dah perbuatan tu maknanya perbuatan jahiliah. Ya. Dan yang keempat ialah insya-Allah lah golongan-golongan yang beriman kepada Allah dan Rasul. Maka inilah golongan yang terselamat. Maka kita nak bagi jadi golongan yang keempat, bukan 3 golongan nyawa yang tadi. Na'udzubillah. Jaga iman kita elok supaya kita kekal dalam keadaan iman pada Allah dan Rasul ni sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Baik, kita lihat makna iman. Makna iman dari segi bahasa, iman membawa maksud percaya, yakin dan membenarkan. Percaya, yakin dan membenarkan. Iman ni maknanya yang kita percaya. Itu dari segi bahasa. Dari sudut syarak, segi syarak, kepercayaan yang terbitnya daripada hati seseorang, iaitu mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar dan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu asas dalam syahadah tadi adalah pengisbatan, penafian dan pengisbatan bahawasanya Allah lah satu-satunya Tuhan dan tiada Tuhan lain melainkan Allah, dan juga kita mengiktiraf Rasulullah adalah Rasul utusan Allah. Jadi bila seseorang mengakui Muhammadur Rasulullah, maka dia juga turut mengakui, membenarkan segala apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah cerita tentang hari kiamat, percaya. Rasulullah cerita tentang adab-adab dalam Islam, kan? Ayat lalat masuk dalam ayat, rendam kan? Percayalah. Percaya. Jangan kata betul ke? Dah. Yakin sebab Allah kata tu mesti betul. Rasulullah tak bagi minum air, jangan tiup. Hembus tak boleh. Makruh. Buat tak? Tak buat dah sebab makruh kan. Sebab apa tak bagi? Ada sebab-sebab dia. Sebab tu tak elok kan? Sebab tu kita beriman kepada Rasul, maknanya kita juga beriman dalam semua rukun-rukun iman. Ya. Kalau ikut Ustaz Azhar Idrus kan, Ustaz Azhar Idrus yang Terengganu kan, dia kata maknanya rukun iman kita ni, satu, beriman kepada Allah yang la ilaha illallah tu, iaitu beriman kepada Allah. Dan yang kedua, Muhammadur Rasulullah tu maksud dia apa? Maksud dia bila kita mengakui Nabi Muhammad tu Nabi kita, Rasul kita, maka kita membenarkan baki lagi 5 rukun iman tu. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, hari kiamat dan qada dan qadar tu maknanya termasuk dalam Muhammadur Rasulullah. Jadi siapa yang mengakui Muhammadur Rasulullah, maka dia juga pasti akan membenarkan segala apa yang baginda cerita tentang syurga neraka, tentang azab kubur, nikmat kubur, tentang qada dan qadar, hari kiamat dan sebagainya. Begitu. Boleh kan? Maka ilmu yang dipelajari,
Sambung lagi. Maka ilmu yang dipelajari adalah untuk menyempurnakan pengenalan iman. Nah, ilmu yang dipelajari adalah untuk menyempurnakan pengenalan iman. Justru itu orang lelaki yang beriman disebut mukmin, manakala orang perempuan yang beriman disebut mukminah. Macam mana kita nak tahu sesuatu tu? Macam mana kita nak jadi title orang mukmin, orang beriman? Yang disebut di sini ilmu yang dipelajari. Maka ilmu tu dapat daripada mana? Ilmu tu dapat daripada mengaji. Kita tak akan boleh jadi macam yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah Ta'ala ajak direct dah, turun-turun ke muka bumi. Memang Nabi Adam dah pandai dah hidup atas muka bumi, berdikari atas muka bumi. Dia tak sama macam mana orang-orang barat buat keluar. Contoh macam teori Darwin, teori evolusi apa semua tu, dia tak sama. Kan, dia berkata manusia asal daripada buruk, kemudian naik sikit badan dah jadi manusia. Asal daripada binatang ni, buruk apa semua ni, jadi manusia. Betul kah? Dia berkata manusia asal ni tak pandai bercakap, tak ada budaya, tak pakai baju, jadi macam binatang, tiba-tiba baru hidup bertamadun. Betul kah? Yang tu yang kita mengaji zaman sekolah kan? Yang tu mengaji zaman sekolah. Tapi bila kita tengok dalam kajian dilakukan oleh Dr. Harun Yahya, seorang ulama di Istanbul, di Turki, orang Turki Harun Yahya, dia buat kajian. Dia kata sepatutnya kita ni bukan buat kajian, kita bukan baca sejarah daripada sudut yang macam neolitik, paleolitik, apa semua litik tu kan. Sepatutnya kita belajar sejarah daripada zaman peredaran para anbiya, para nabi. Tengok, baca kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam turun-turun dia ke muka bumi, dia dah pandai semayang. Dalam kitab Munyatul Musalli disebutkan Nabi Adam adalah orang yang pertama menunaikan semayang subuh. Itu dalam kitab Munyatul Musalli. Siapa ada kitab tu boleh rujuk balik. Nabi Adam dikatakan orang pertama semayang subuh. Sebab apa? Ketika mana Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam berada dalam keadaan kegelapan, kemudian terbit fajar, Nabi Adam solat untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala bagi peluang dekat Nabi Adam. Yang pertama, rakaat pertama sembahyang subuh tu, rakaat pertama sebagai tanda diselamatkan daripada bahaya kegelapan malam. Dengan terbitnya fajar, alhamdulillah Nabi Adam bersyukur. Dan yang kedua, maknanya syukur juga sebabkan terbitnya siang ni, maka boleh kita ni menjalankan kehidupan. Maknanya daripada situ ulama ada sebahagian pendapat yang mengatakan Nabi Adam adalah orang pertama menunaikan solat subuh. Walaupun hakikatnya ibadat solat disyariatkan pada peristiwa Isra' dan Mi'raj tu. Yang ni adalah sekadar satu riwayat yang saya jumpa dalam kitab Munyatul Musalli, sekadar berkongsi. Gitu. Jadi itu tanda Nabi Adam dah pandai semayang. Kan, Allah Ta'ala perintahkan Habil dan Qabil, kan, Habil dan Qabil untuk sembahkan satu binatang ternakan mereka, korban. Dan juga satu lagi tanaman-tanaman mereka. Maknanya dah pandai belah binatang, dah pandai tanam pokok. Kita tanam pokok bila? Kan? Itulah maknanya Allah Ta'ala ajak. Mana zaman tu pun dah ada tamadun dah. Zaman Nabi Nuh boleh buat kapal. Zaman Nabi Daud boleh buat baju besi. Tapi mereka ni duduk zaman mana? Neolitik ke neolitik pun kita pun tak tahu. Itu para ulama bila tengok-tengok balik, zaman Nabi Adam dengan Nabi Nuh saja beza 100 abad. Nabi Nuh dengan Nabi Adam beza ada jarak tahun mereka ni 100 abad. Maknanya 10 kali 100, 1000 tahun. Jadi peradaban manusia telah pun ada pada masa tu. Zaman Nabi Musa dengan Fir'aun bina tu. Zaman Nabi Syu'aib dengan kaum Madian yang pandai berjual beli. Zaman Nabi Saleh dengan kaum Samud yang pandai taruh bukit jadi bangunan.
Kan? Zaman Nabi Hud dengan kaum Ad dengan pandai bina menara-menara tinggi daripada emas dan perak. Orang ni mana ada orang buat menara emas dan perak? Betul buat. Masih Kristal dah. Itu Kristal kan? Ini buat menara emas dengan perak. Risau. Hari ni kalau kita buat menara emas dan perak, tak ada lah. Hari ni siap, esok runtuh. Sebab apa? Orang bukan kutip dia. Bakat duduk ni balik. Makna di sini Allah Ta'ala ajak kepada Nabi Adam AS. Dan kita, ilmu kita dapat daripada mana? Ilmu kita dapat daripada belajar. Macam mana kita nak belajar? Maka kita pergi mengaji. Ulama kata kita ni dalam kita jadi orang yang beriman, antaranya amalan harian kita. Macam mana Syed Sabit kata dalam kitab Aqaid Islamiah dia, yang saya pernah cerita dulu, kalau masih ingat lah, masa kuliah-kuliah yang lama-lama dulu ni, kan, tak tahulah kita masih buat ke tak. InsyaAllah lah kalau kita buat, kita jadikan kebiasaan benda ni. Yang pertama, kan, Nabi ajak kita jadikan masa kita ni ada masa untuk kita renung ciptaan Allah Ta'ala. Ingat tak sebenarnya kata kan? Kemudian masa yang khusus untuk kita beribadat pada Allah. Yang ketiga, masa untuk kita muhasabah balik diri kita. Dan yang keempat, masa untuk kita jalankan tanggungjawab kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai seorang anak, seorang suami, seorang bapa dan sebagainya. Okay. Jadi yang pertama tu, melihat, merenungi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka daripada situ kita boleh kenal Allah. Kerana nak kenal Allah bukan dengan cara kita nak fikirkan zat Allah, rupa Allah macam mana, tak payah. Nak tengok Allah, tak? Siapa tengok Allah? Semua nak tengok kan? Nak tengok Allah, maknanya syarat pertama masuk syurga dulu. Okay. Sebab kunci syurga tu ada pada semayang. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kunci syurga ialah salat, kunci salat ialah wuduk. Perelokkan wuduk kamu. Jadi kalau wuduk tak jaga, salat pun rosak. Salat tak jaga, tak boleh masuk syurga. Kawan ni duduk pulun buat lah, kan, bulan puasa ni nanti tengok kan, tapi bukan orang pasir aku insyaAllah kan. Bulan puasa ni ramai orang puasa, dia boleh puasa, tahan dari makan minum, tetapi semayang dia tak boleh semayang. Dia ada orang yang bila tanya puasa, betul ke tak puasa? Tak, tapi dia kata puasa kan, tapi bab semayang tak cukup situ. Semayang masa bila? Tarawih saja. Yang tarawih duduk pulun, yang tu sunat. Yang wajib tu 5 kali sehari tak buat. Boleh terima kan? Tak boleh terima. Ada ulama bincang kan, kalau pun nanti bila hujung bulan nak bayar zakat, puasa dia puasa, zakat pun dia bayar, solat dia tak buat, zakat dan puasa tu tak diterima Allah Ta'ala. Sebab solat tu yang disoal terlebih dahulu. Solat ni selesai, baru ditengok amalan kebajikan yang lain. Gitu. Jadi kita nak tengok tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya nak tunjuk satu slide yang dah lama saya mengidam. Ustaz mengidam nak tunjuk lama lah. Masih appearance kan. Kita rehatkan pindah saham. Grafik politis. Okay.
Sana. Ya. Ya. Masa tadi. Oh, ya dapat. Okey, yang pertama masa untuk kita renung ciptaan Allah. Yang kedua masa untuk kita beribadat khusus untuk Allah Taala. Sembahyang, puasa, zakat semua tu. Yang ketiga masa muhasabah diri. Yang keempat masa untuk jalankan tanggungjawab sebagai manusia, sebagai seorang isteri ke suami. Clear? Baik, saya nak tunjuk yang ni nak. Yang ni saya duduk lama dah kata nak tunjuk, tapi saya tak tunjuk-tunjuk. Alhamdulillah kemarin ada ipak saya yang pilihan tu main, maka saya nak tunjuk lah ni. Yang ni insya-Allah lah, kalau tak ada masalah akan ditunjukkan dalam majalah 3 nanti. Sebab mereka baru buat rakaman baru ni, yang pilihan KL ni. Gambar burung dengan anak dia. Tengah burung ni bagi makan, anak dia makan patung. Macam mana nak tadak tangan lah, buat yang benda lah. Kemudian anak dia makan. Telan pun ya. Anak dia berak, mak dia akan makan tik anak dia. Ini tim penelitian dia tinggalkan kamera lah. Tinggalkan kamera. Tengok burung ni buat lah. Seksa kan nampak kan. Tengok lah, burung tu dah habis makan. Dia akan lepaskan. Dia akan berak. Mak dia makan tik anak dia. Jangan.
Jadi ya, apa yang kita dapat daripada itu? Kasih sayang sebagai seorang ibu kan. Pertama sekali kita tengok tu, alhamdulillah lah kita ni manusia. Kalau tak ada bagi kita ni burung. Tak tahu. Ha? Lagi teruk lah. Siksa juga tu nak makan sebab ke mulut tak ada tangan, sumbat terus. Lepas tu mak ni makan najis anak dia sendiri. Lepas tu manusia dia kena sekala kita ni, kita nak kena tengok benda-benda yang macam ni kan. Kita nak belajar, nak tengok kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk banyak benda di depan kita, cuma kita tak nampak benda-benda yang Allah Ta'ala tunjukkan tu sebagai satu benda yang boleh kita ambil manfaat daripada. Lepas tu yang saya kata, bila kita kata ilmu yang dipelajari itu menyempurnakan pengenalan iman, makna bila kita dapat satu ilmu, siapa yang ajak burung tu makan, sumbat cara nak sumbat makanan dalam mulut anak dia, siapa yang ilhamkan burung tu pergi cari makanan bagi anak dia makan, nah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menggerakkan semua benda, yang mengaturkan semua ni mengikut sunnatullah. Subhanallah. Ya. Ini satu lagi kisah. Satu lagi nah. Yang ni kisah benar yang disebutkan dalam satu channel dalam bahasa Arab. Kisah tentang dua orang pemuda yang mana mereka ni mempunyai seekor binatang peliharaan. Binatang peliharaan mereka adalah singa. Kan? Hidup membesar pada kecil, bermain-main sama-sama, main singa ni. Bila besar, mereka terpaksa lepaskan singa ni kerana singa ni dah tak sesuai, dah duduk tinggal mereka sebab dah besar dah. Mereka lepaskan di pegunungan Afrika. Kan? Kemudian mereka tinggalkan singa tu beberapa lama. Mereka duk sangka singa tu dah tak ingat mereka dah. Bila zaman mereka dah tua sikit, berbalik jumpa balik singa tu masih ingat mereka. Tengok ni zaman muda-muda dah ni. Membesar sama-sama sampai ke umur dalam 20-an lah kot ni, agak-agaknya lah. Ni mereka pergi hantar, pergi ke Afrika dengan singa ni. Ni di atas bukit ni. Masa ni masih muda lagi, nampak masa macam baru 20-an. Singa pun paras pinggang depan ya. Okey, paras lutut putih paha depan. Ni singa dah dapat pasangan dia, kawan dah apa. Okey, ni masa dia dah tua. Kalau perasan dalam muka tu dalam 40-an dah, 30-an ke 40-an. Maknanya tu dalam tempoh yang agak lama. Rambut serabut dah. Ni singa tu kenal lagi dia kat tuan dia. Kalau kita ada singa boleh buat macam ni apa? Bukan nak suruh belah singa pula lepas ni. Tapi subhanallah, tengok rahmat Allah Ta'ala bagi. Tu besar tak besar singa, tengok kepala dengan kepala singa dia. Dia main singa boleh peluk-peluk dengan dia. Jilat-jilat lagi. Oh. Inilah bezanya orang jaga binatang bukan kerana nak siksa depa, tapi kerana sayang dia. Binatang pun pandai. Kepala dia tu besar tu. Lebih besar daripada kepala kita tu. Ngap tu boleh ya. Tapi dia pun main-mainnya. Ni dia punya tu. Untuk friend dia tu. Subhanallah. Inilah makna tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita rasa tak masuk akal, tapi di sisi Allah Taala, kalau Allah Taala nak bagi jadi benda tu sebagai rahmat, tak ada masalah. Kan? Allah rahmat satu perkara tu, mana kita ni diberkati lah. Mak tu rahmat ni kepada orang yang bukan Islam. Kan? Pada orang Islam, maka lebih-lebih lagi